Terima kasih Datuk Yang Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Apabila Yang Berhormat Menteri sebut soal peranan 1MDB sebagai syarikat, satu syarikat untuk corporate social responsibility, saya pun heran lah sebab apabila saya cek website tu dengan izin, 1MDB is a strategic development company wholly owned by Government of Malaysia as a strategic enabler for new ideas and new sources of growth. 1MDB leads in market-driven initiative to help transform Malaysia into a thriving economy. Ini bermakna 1MDB ini lebih kepada teknologi baru, business model baru dan sebagainya. Soalan saya ni, apabila 1MDB buat keputusan untuk ambil alih IPP daripada Genting, ini bukan satu bisnes yang baru. IPP di bawah Genting itu cuma 3 tahun saja yang akan tamat power purchase agreement dengan tenaga. Jadi dengan pengambilan 2.3 bilion ringgit ini bukan satu bisnes yang baru, dan sekiranya kita tunggu sehingga kelepasan tarikh PPA tersebut, boleh dikatakan IPP tersebut, first generation IPP tersebut, harganya mungkin not better than a piece of paper, dengan izin. Jadi apa rasionalnya untuk 1MDB terlibat dalam pembelian IPP ini? Sekian. Tan Sri Ketua, kita melihat 1MDB itu pada masa sekarang. Kita tidak melihat 1MDB pada masa akan datang. Itu sebabnya saya kata tadi kita ada G2G. G2G ini belum pernah berlaku dalam konteks negara kita sampai kita boleh mengadakan syarikat usaha sama dengan ABAR namanya, yang mana ia adalah anak syarikat pada syarikat petroleum di Abu Dhabi. Maknanya potensial 1MDB itu besar. Mengapa ia terlibat dalam IPP sekarang ni? Kerana ia mesti mempunyai viability. Yang Muhammad menyatakan tadi tentang CSR, inilah antara yang dijalankan oleh 1MDB. Ia mempunyai komitmen sebanyak 1.1 bilion dan telah melaksanakan 500 juta, hampir 600 juta telah dilaksanakan. Jadi ini yang usaha yang dijalankan oleh 1MDB. Jadi kita tak boleh lihat 1MDB hari ini untuk kita katakan mesti terlibat daripada segi bisnes yang berbentuk kreatif itu akan datang nanti. Tapi ia memerlukan viability pada masa ini untuk dia melaksanakan projek-projek yang telah diamanahkan kepada 1MDB. Umpamanya kita ada Tun Razak Exchange dan juga Sungai Besi, itu di dalam negara kita, projek dalam negara kita. Terima kasih Menteri. Berbalik kepada penubuhan 1MDB, Menteri mengatakan bahawa ia adalah untuk ada potensi yang besar dan dia juga untuk mengambil peluang kepada perniagaan yang berbentuk G2G. Mohon penjelasan Menteri kerana kita telah lama ada khazanah nasional iaitu satu-satunya badan pelaburan negara yang juga dipertanggungjawabkan untuk mengembangkan perniagaan Malaysia di luar negara, dan kebanyakannya juga ada melibatkan G2G seperti mana Petronas dan yang lain. Jadi bukan perkara yang baru sehingga perlu menubuhkan satu syarikat yang khusus. Apakah sebab-sebab utama sehingga satu syarikat baru yang kadang-kadang nampak bersaing dengan khazanah ditubuhkan, sedangkan rasional setakat ini yang diberikan adalah rasional yang sama. Kedua-duanya adalah dengan izin sovereign fund ataupun syarikat pelaburan milik negara. Tan Sri Ketua, kedua-dua khazanah dengan 1MDB ini sebenarnya berbeza. Khazanah adalah badan yang equity-nya dibiayai oleh kerajaan. Dia bukannya ambil daripada sektor kewangan. Dan mereka terlibat dalam beberapa projek. Jadi dari segi kapasitinya pun sudah begitu, bukan kata maksimum, sudah begitu besar. Dan antara tanggungjawab khazanah adalah pada hujung tahun dia akan bayar dividen kepada kerajaan. Jadi entiti itu berbeza. Yang saya kata G2G ini sampai kepada peringkat kita tubuhkan antara kerajaan dan kerajaan.
bersetuju tubuhkan sebuah anak syarikat untuk mencari potensi bukan saja di Malaysia dan juga di negara luar. Macam saya kata Abu Dhabi, Malaysia, Sdn Bhd. Paid capitalnya ni adalah nanti 6 bilion wang yang akan digunakan itu untuk beberapa projek. Jadi bentuknya adalah berbeza daripada bentuk khazanah dan kemudian ia bertujuan untuk kita jalankan program-program CSR. Yang Muhammad Menteri, saya yang tanya soalan tentang 1MDB. Ya. Jadi Menteri, saya nanti dia tanya dibenarkan. Sudah. Terima kasih. Bayan baru. Menteri, selepas dengar penjelasan Menteri, saya rasa Menteri belum jawab soalan yang core yang saya tanya semasa Dewan. Nombor satu adalah pembelian bond, penjualan bond melalui Goldman Sachs semasa 2 minggu sebelum pilihan raya yang digesa-gesakan pada 19 Mac 2013. Penjualan bond sebanyak 3 bilion US dollar. Okey, melalui Goldman Sachs. Itu tak ada open tender dengan tergesa-gesa pada kadar yang lebih rendah. Jauh lebih rendah daripada sepatutnya kita unrated. Bond itu tidak unrated, terpaksa dijual dengan kadar yang lebih rendah. Patutnya kalau kita rate, kita tunggu maybe a few weeks, rate the bond, jual, kita akan dapat kadar pulangan yang lebih tinggi. Bayan baru sekejap. Saya nak tanya Yang Mohd Menteri, ada dalam jawapan tak yang apa yang ada? Kalau ada tak payah ulang ni. Tapi tak Tunggu. Jadi Tunggu sampai masanya Menteri Kewangan akan jawab. okey, boleh. Boleh duduk dulu. Jadi soalan yang berikutan Ya. dengan ni. Jadi saya tanya, okey, Saya ingat Bayan baru tunggu okey, jawapan. kita tunggu Bayan dulu. baru. Okey, sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berkenaan dengan Kopeng. terima kasih yang betul. Berkenaan tadi Menteri belum jawab soalan saya tadi. Apakah rasional untuk beli genting sains dengan harga 2.3 bilion ringgit walaupun dengan pengetahuan bahawa PPA itu akan tamat 2016. Kalau tidak ada kepastian bahawa PPA itu akan dilanjutkan, kenapa nak belanja 2.3 bilion ringgit untuk IPP yang tamat dalam 3 tahun ini? Sekian. Ya. Datuk Ketua, IPP yang Muhammad nyatakan tidak akan tamat dalam tempoh 3 tahun. Ya, masa tempoh yang bukan 3 tahun. Saya ada statistik di sini. Tapi nanti saya bagi Yang Muhammad. Ya. Okay. Kemudian berkenaan dengan isu yang dibangkitkan tadi tentang mengambil sebanyak 3 bilion. Ada beberapa isu dibangkitkan. Satu mengapa Goldman Sachs. Ya. Dia satu dan yang kedua. Sebelum itu ada 2 bond yang dijamin oleh IPIC, iaitu syarikat syarikat kepada syarikat petroleum di Abu Dhabi yang memberi jaminan untuk pinjaman tersebut, yang mana pihak IPIC menyatakan oleh kerana mereka memberi jaminan, maka bagilah kepada Goldman Sachs, dan itu kita bersetujui. Kemudian timbul yang 3 bilion. 3 bilion ini sebenarnya jumlahnya besar. Pihak 1MDB telah berbincang dengan beberapa bank. Ada senarai bank dibagi kepada saya. Tapi semua tidak berupaya untuk melaksanakannya. Jadi serah kepada Goldman Sachs. Apa yang diperlukan oleh 1MDB itu mereka perolehi dengan bond yang sebenarnya bondnya, kuponnya rendah daripada lain-lain bond yang ada di dalam pasaran. Jadi itu jawapannya. Tak ada apa yang luar biasa dalam hubungan itu. Jadi tentunya dalam konteks nak buat bond ini, orang tak buka open tender. Dia akan berunding, berbincang dengan beberapa bank yang dia sudah biasa. Dalam konteks ini Goldman Sachs bersetuju, dia bagi kepada Goldman Sachs. Kemudian Muhammad dari Pengerang menyentuh tentang kedudukan syarikat GLC
berkenaan dengan perwakilan wanita. Dari segi non-eksekutif, kita ambil daripada G20, GLIX ada 20. Daripada non-eksekutif ada 28%, eksekutif 47%, senior manager 28%, board of directors 9%. Untuk makluman yang berhormat, Perdana Menteri semasa Invest Malaysia telah membuat pengumuman bahawa setiap syarikat di bursa mesti memberi maklumat mengenai dengan perwakilan wanita dalam syarikat-syarikat tersebut ke arah untuk meningkatkan bilangan wanita di jawatan-jawatan tersebut. Kemudian yang berhormat daripada Kuala Langat menyentuh mengenai dengan pengurusan Sam Dabi, ada expatriate, memang ada 17 daripada 54,000 kaki tangan profesional, kaki tangan di Sam Dabi, kaki tangan profesional asing dan expatriate di ada 17 daripada 54,397 kaki tangan Sam Dabi. Jadi Sam Dabi beroperasi di banyak negara, so China, Australia, Singapura, Hong Kong, India, United Kingdom, Jerman, New Zealand, Belgium dan Finland. Jadi tentulah mereka memerlukan orang-orang luar untuk menjalankan tugas tanggungjawab tersebut. Bukan sahaja dari segi kepakaran teknikal mereka, tapi untuk melatih dari segi kaki tangan tempatan. Yang amat gelogo menyentuh mengenai dengan rumah di Taman Sejahtera Teluk Air Tawa di Pulau Pinang. Ada dapat 327 buah rumah. Rumah ini adalah rumah terbengkalai di bawah ownership Jabatan Insolvency, kerana syarikat yang asal melaksanakan projek itu telah bankrupt. Kemudian dilantik SPMB untuk menjalankan pembaik pulih projek tersebut. Daripada 327 unit, 152 unit telah dijual, dan daripada 152 unit tersebut tanda tangan aktu janji telah ditandatangani oleh 117 orang, kemudian 69 telah pun mengambil kunci. Ada terdapat permasalahan di situ, Datuk Ketua. Ada CF tidak dimiliki oleh 8 buah kedai dan beberapa rumah. Ini adalah kerana pihak JPS minta supaya parit itu dibesarkan, dan kita telah bincang dengan SPMB supaya jalankan tugas tersebut. InsyaAllah perkara ini akan selesai.